dan juga kita menggunakan linked list. Okay. Same as for this one, kita just focus on linked list. So sama juga bagi stack. For stack, we have two ways in order to implement by using built-in and also by using UDT, user defined type lah. So kalau built-in ni maksudnya kita akan guna sahaja method yang ada. Okay. Dan juga kalau UDT ni maksudnya kita kena create lah from A to Z. So actually in order to create, in order to implement stack, what you have to do actually you have just only use whatever built-in method given. Okay. And of course you have to suit with the concept lah. Awak kena sesuaikan dengan konsep. Kalau stack maksudnya sini, kalau built-in kita guna FIFO, sementara stack kita menggunakan last in first out LIFO. Okay. Okay. Konsep yang digunakan adalah LIFO lah. Last in first out. Maksud di sini data yang masuk paling lewat sekali dialah yang first akan dikeluarkan. That is a concept for the stack. So whatever problem statement that you have that support that concept, support konsep di mana dia masuk dahulu, dia masuk paling lewat, dialah first kali keluar, maka you boleh menggunakan konsep stack. Maksudnya data structure. So in order to organize your data, then you can implement, you can use what we call as a stack concept. So if you have that situation, okay, itu adalah konsep yang dipanggil sebagai stack. Sama jugalah bagi stack ni, sama juga seperti queue. Untuk built-in kita ada release. Kita akan belajar lah release ni, coding nanti kita akan fokus lah hari Rabu ni. Hari Ahad. Release dan juga kita ada linked list. Okay, kita akan tengok kedua-duanya. Sementara untuk UDT kita hanya fokus kepada linked list. Okay, sama seperti mana queue. Okay, tetapi ada beberapa implementation, maksudnya you kena cari application yang support for this concept lah in order to implement stack concept. Okay, so kita tengok keadaan-keadaan tertentu lah. Tetapi stack ni sebenarnya dia banyak digunakan di dalam OS, operating system lah. So in order to do a task, for example, if you do a conversion process, awak nak buat conversion process iaitu binary digit lah. Misalnya you try to convert from decimal number into binary digit, nak convert daripada nombor asas 10 kepada asas 2. So sebenarnya konsep yang digunakan situ adalah stack. So basically what is a stack? Okay, so actually stack ni adalah benda yang awak selalu lihat lah, paling mudah dalam kehidupan awak. Tapi kadang-kadang orang tak pernah tengok lah. Orang utara panggil bekas mangkuk bertingkat, orang bandar panggil mangkuk bertingkat lah. So dalam mangkuk bertingkat, kalau kita tengok sekali cara kita susun kita punya mangkuk bertingkat tersebut, right? So caranya kita akan masuk satu demi satu lah, kita akan susun dan dia disusun dalam bentuk stack. Okay, di mana apabila kita nak keluarkan mangkuk bertingkat tersebut, maka yang paling atas sekali, yang paling atas kita masuk dalam bentuk bertingkat adalah yang paling last kali yang kita masuk, maka data tersebutlah harus kita keluarkan dahulu in order nak keluar dekat mangkuk tingkat yang bawah sekali. Yang bawah sekali maksudnya the first mangkuk yang kita masuk, kemudian kita akan letak mangkuk yang kedua, mangkuk ketiga dan mangkuk keempat. So bila nak keluar kita tak boleh simply keluar daripada bawah, tak boleh. So kita kena ambil daripada bahagian atas. So that implementation actually is a stack. Itu kalau kita nak mangkuk tingkat. So kalau you pergi kat library for example, so for example dekat library, saya rasa you pernah masuk dekat library dan you tengok macam mana pihak library nak susun balik buku di dalam rak. Okay, selepas pelajar ambil ataupun return buku, apa yang dilakukan? Selalunya librarian dia akan solok troli, pergi cari dekat rak yang tertentu dan you boleh tengok dia punya stack of book lah, buku tersebut. So apabila dia nak remove, maksudnya nak susun, dia akan ambil yang paling atas dahulu. Dia tak boleh simply ambil dekat tengah. Of course tak boleh ambil simply dekat bawah because the book will collapse, dia akan jatuh. So selalunya kita buat macam tu lah. Itu pun maksudnya situ in reality that is a stack concept lah. Okay, selain pada tu kalau you pergi dekat restoran-restoran tu you tengok lah, kalau restoran-restoran bila you ada makan kan, pinggan mangkuk macam mana disusun dalam dia punya bekas bila lepas makan, macam mana dia susun pinggan tersebut di dalam
besen besar lah untuk dia letakkan dengan pingai-pingai yang diguna. Saya disusun dalam bertingkat sah. Bila dia nak remove, dia akan ambil daripada sebelah atas dahulu. Okay, that is a step. Basically, that is a step lah. Okay, so di dalam programming, okay, two step lah. So stack actually we can define, actually dia kata in programming, a stack is a data structure with the property that only the top element of the stack is accessible. Itu maksud dia. Ataupun dengan kata lain, dia kata stack is a sequence of element in which the only element that can be removed, accessed or modified is the element that recently insert. Okay, maksudnya yang paling terakhir yang you masuk maka data tersebutlah yang you have to manipulate first. So that's why you nampak bahawa data tu paling last kali masuk, maksudnya ianya paling terawal yang harus diproses. Maksudnya akan dikeluarkan. Itu yang sebabnya dia kata that element is referred to as the top element on the stack. Elemen yang paling atas. So that's why kalau kita lihat contoh, okay, so analoginya kita boleh lihat lah. So kalau kita tengok analoginya kita boleh lihat macam ni lah stack. Okay, ni mangkuk tingkat, dia cuma ada satu pintu je. Stack konsep dia cuma ada satu pintu keluar dan satu pintu masuk. Okay, kita cuma ada satu pintu masuk dan juga satu pintu keluar. Itu adalah konsep yang dipanggil sebagai stack basically. So kalau awak lihat kat sini, ini adalah stack lah. So maksudnya kalau you masuk sesuatu data dekat sini, maksudnya kalau you masuk sesuatu value, katakan X, the next one is a Y, ni cara you masuk lah. Kemudian katakan value Z. Sebab dia ada satu pintu masuk. Bila kita susun, dia akan pegang. So bila nak keluar, maksudnya sebab dia cuma ada satu pintu keluar saja, satu pintu masuk, satu pintu keluar. So in order to remove X, what you have to do, you have to remove Z. Awak kena keluarkan Z dahulu, awak kena keluarkan Y dahulu, kemudian X baru keluar. So konsep stack dia adalah sedemikian rupa lah. So maksudnya when you do a program, when you do a coding, so you have to support, you have to remain this concept. Sebab bagi stack konsep ni dia cuma ada satu pintu masuk dan juga satu pintu keluar. So you cannot simply remove Y. Tak boleh nak simply remove macam tu je, tak boleh. Stack maksudnya kena nak remove Y, you have to remove Z first. Okay, kemudian you boleh keluar Y. So kalau Z tak nak remove, kemudian you kena masuk balik dalam stack. Konsep dia macam tu. Okay, kalau you nak remain, maksudnya if you want to remain the concept of stack. Okay, you tak boleh langgar lah kalau you kata you nak menggunakan konsep stack. So apa maksudnya? Maksudnya you tak boleh break the rules. Okay, the rule stated that you have to remove from the top, daripada sebelah atas. Itu konsepnya. So you kena remain keadaan tersebut lah. Kita panggil sebagai top element lah. Okay, this one kita panggil sebagai top element. Okay, so memang itulah konsep yang dipanggil sebagai konsep stack. Okay, so kalau awak lihat kat sini, okay, for that reason dia kata stack is referred to a last in first out ataupun LIFO. Okay, iaitu data yang paling akhir yang kita masukkan. Tadi ni kita buat macam ni, X, Y, Z. Ini adalah data Z, adalah data yang last kita masuk. Okay, so first out maksudnya data ni lah yang akan first kali dikeluarkan. Itu adalah konsep. Okay, the primary method for to stack are push and pop. Okay, dalam queue ni kita ada dua term yang selalu kita jumpa, iaitu enqueue dan juga dequeue. So when you see this method enqueue and dequeue, sebenarnya kita tahulah this one is a queue. You implement dengan menggunakan queue. Memang kita akan tahu sinonim. Sementara kalau you tengok di sini pop, okay, method pop dan juga method push. Kalau tengok method pop and push ni, bermaksud yang ni adalah sinonim pula untuk stack. Ni method yang special. Sebenarnya nama method you boleh bubuh je nama apa, as long as you maintain dia punya konsep. Di mana pop ni adalah method untuk remove. Dia equivalent to remove. Sementara push ni adalah method untuk add. Okay, itu konsepnya. So kalau basically apabila kita buat macam ni dan kita nak remove yang last, sebenarnya kita boleh nampak dah
untuk add ni sebenarnya kita kena guna add dekat mana. Untuk mudah ni maksudnya kita nak add bahagian mana. Sebab kemudian kita nak remove maksudnya yang paling last kita masuk. So dengan itu maksudnya kita boleh tak konsep ni maksudnya kita kena add dekat mana. Awak rasa kita nak add back ke ataupun kita nak add front. So konsep yang paling bagus iaitu kita tak mau traversal kalau boleh. Yang paling utama kita tak nak traverse. Okay? Bukan maksudnya kalau you nak traverse boleh, tetapi kalau kita nak traverse it's very maksudnya di sini setiap kali kita nak push, maksudnya kita nak keluarkan data daripada kita punya stack, bermaksud you kena traverse lah kalau you susun data awak ataupun you menggunakan konsep yang kurang sesuai. Tetapi as long as awak support konsep, maksudnya data yang paling last kali awak masuk, itulah yang awak keluarkan, yang paling awal awak keluarkan. So maksudnya you support konsep stack, maksudnya program awak betul. Cuma di situ isunya sama ada dia efficient ataupun tak. So in this example, kita dapat lihat bahawa data yang paling last kita masuk, dialah yang akan keluar paling awal. So daripada basically, bila you tengok saja konsep ni, then awak boleh identify lah. Sebenarnya konsep push ni, maksudnya push ni untuk add lah. Sebenarnya kita menggunakan konsep add first. Okay, kita akan masuk data yang ni, kita akan letak di depan senarai. Maksudnya kita akan insert, maksudnya insert at front lah. Saya rasa yang tu yang paling sesuai. Kita insert at front dan kemudian bila kita nak remove, kita remove, maksudnya untuk POV ni kita akan remove from front. Okay, kenapa saya kata benda kita akan guna method ni? Sebab apabila kita remove from front, satunya you tak perlu traverse. Okay, maksudnya you remove from head. From head ataupun from selalu saya guna is a front lah. Ataupun first node. Ataupun you remove from front. Okay, maksudnya sini kita menggunakan, maksudnya kita remove daripada front, bermaksud kita tak perlu traversal. Dan kemudian maksudnya data yang paling last kali kita masuk, maka itulah yang paling pertama yang kita nak keluar, bermaksud kita kena insert at front lah. Itu paling mudah lah, kita insert at front. Okay, sebab dalam queue, kalau awak tengok di sini, kalau konsep queue, in queue ni untuk add lah. Dan di queue ni adalah untuk remove. Dan awak telah pelajari, kalau in queue untuk add, kita akan add mana? Add mana? Kita add at front ke ataupun add at back? Back. Kita akan add at back. Ada sebabnya kan, kenapa kita insert at back. Sementara untuk DQ, kita akan remove daripada mana? Front. Ya, kita akan remove daripada front. Ini adalah konsep. So you tahulah kenapa kita add back dan kita remove from front. Sebabnya kita tak mau traversal. Sebab apabila kita buat queue, bermaksud data yang pertama kita masuk, data itulah yang kita akan remove. Sementara data yang last kita masuk, maksudnya dialah yang terakhir akan di-remove. Justru itu, maka apa yang perlu kita lakukan dia, bila nak add, kita tambah je kat belakang. Okay, sementara kita nak remove daripada depan. So, bila kita buat macam tu, bermaksud untuk remove, kita tak perlu traverse. Mudahlah kerja kita. Tetapi untuk stack, kita boleh lihat, kalaulah kita tambah data dekat belakang, apa akan jadi? Kalau kita bubuh data kita, maksudnya untuk push, bermaksud kita akan add, kita menggunakan add from back. Maksudnya kita nak tambah di belakang. So you boleh imagine apabila kita tambah dekat belakang, so saya draw ni lah dengan menggunakan link list lah, mudah sikit. Okay, ni katakan data baru yang saya masuk. So kalau saya guna link list, nampak ada X, kalau saya bubuh kat belakang lah, konsepnya saya bubuh kat belakang Y, dan seterusnya ni data yang terakhir saya masuk Z. So bila kita nak support ini, kita tahu ni first dan ini last. Okay, ini first. So kalau saya nak remove, so you nampak ada apa kesukaran yang perlu kita lakukan, dan kita sedar bahawa data terakhir yang saya masuk adalah Z. Ini data pertama yang saya masuk, ini data kedua yang saya masuk, ini adalah data terakhir yang saya masuk, iaitu tag. So dan kita tahu in order to support stack ni, bermaksud the last data yang kita masuk itulah yang perlu kita remove. So justru itu apa yang perlu kita lakukan, bermaksud you kena traverse sini,
Sampai data yang terakhir, then baru you boleh remove. Okay. So kalau you nak remove pula data yang berikutnya, you kena traverse lagi. So kalau you imagine, kalau you ada sejuta data. So kalau you menggunakan konsep insert, add, back, so bermaksud kalau you ada sejuta data, bermaksud sebelum dia nak remove, maksudnya sebelum dia nak push, sebelum dia nak pop, apa yang perlu dia lakukan, maka dia kena do a traversal process. So it's very difficult lah kita nak buat benda tu, dia akan menyebabkan time constraint. That's why signifikannya kenapa apabila kita nak add, kita menggunakan konsep bila nak add kan, ini katakan data pertama yang you masuk, you buh now. So bila nak add, saya kata add dekat front. Ini data pertama kita masuk. So bila saya masuk data kedua, saya insert kat front. Okay. So yang ni data kedua yang saya masuk. Okay. Dan kemudian kalau saya nak add data ketiga, saya insert at front. So ini akan berlaku lah. So ini adalah data yang ketiga kita masuk. So kita tahulah ini adalah first dan ini adalah last node kita. Okay, ini adalah first node kita. So then bila saya nak remove, so mudahlah. Kerja kita akan jadi mudahlah bila saya nak remove. So bila nak remove ini first tak? Memang kita apabila kita nak do something di dalam linked list, sebab linked list ni lebih mudah nampak lah compare dengan kalau guna stack ni. So kita tahulah bahawa apabila kita create linked list, apabila you nak access sahaja data di dalam linked list, maka you kena access daripada first node. So you tak boleh simply pergi kat tengah, tak boleh simply pergi dekat belakang. Memang tak boleh. You have to start from beginning of the list. So normally you have to refer to the first node. That's why as I mentioned, first node is a very important external pointer. So in order to access your list, itu yang kita perlu lakukan. So bermaksud first perkara pertama yang kita akan lakukan, kita akan merujuk kepada first node. So mudahlah, memang kita akan merujuk pada first node dan tak perlu traverse, then kita remove sebab data C ni adalah data yang ketiga saya masuk. Ini data pertama, ini data kedua dan ini adalah data ketiga yang saya masuk. So data ni yang saya nak remove, bermaksud saya remove sahaja. So apa yang perlu lakukan lebih mudah lah. Apa yang perlu lakukan untuk remove ni, maksudnya tak perlu traverse satu, tetapi apa yang perlu lakukan, you hanya perlu ubah first node awak sekarang point kepada this one. That's it. Itu je. Kemudian yang ni akan terputus. It's a very simple process. That's why the significant why we need to insert at front, and bila nak push, maksudnya nak remove, you remove from front method. So that's why sebenarnya stack dengan queue ni tak susah pun. Mudah saja. Cuma kita guna balik apa yang kita buat sebelum ni, metod-metod yang kita dah belajar lah sebelum ni. Kemudian kita letak dekat metod-metod yang relevan. Salah satu metod yang selalu guna dalam ni iaitu pop dan juga push yang awak sentiasa akan guna. Samalah juga seperti metod di dalam queue iaitu enqueue dan juga dequeue. Because enqueue, dequeue is a synonym with a queue. Tetapi kalau cik saya nak guna nama saya sendiri, jawapannya boleh. Tetapi inilah standard. Standard yang kita guna enqueue, dequeue. Kalau you nak guna nama lain, terserah pada awak. Okay? As long as konsep tersebut dipenuhi. Kalau konsep queue, konsepnya adalah first in, first out. Dan kalau stack, namanya yang standard adalah pop and push. Push maksudnya push. Kita push maksudnya tekan, kita masuk ke dalam lah. Bila kita kata push, maksudnya kita masuk ke dalam. So you push, dia akan masuk ke dalam. So konsep dia macam tu. Kalau pop maksudnya you keluar. So bila kita tengok push and pop, that is a standard. So push ni kita akan tahu pop, ni adalah stack. Bila orang tengok saja pop and push, oh ni adalah stack. Orang akan kata macam tu lah. Dan konsep di sebalik metod pop dan push tersebut, kalau push tu sebenarnya dia samalah seperti metod insert, add, first. Dan pop tersebut sebenarnya dia adalah remove from front. Metodnya maksudnya dari segi penulisan coding tu sebenarnya itulah coding. Kalau you implement linked list berjenis UDT, maka you dah lihat dah method insert at front. Kan kita dah buat insert at front, insert at back. Semuanya ada insert at front, at back. Malahan insert at middle pun you dah buat dah pun. So tetapi dekat sini kita hanya akan guna iaitu insert at front. Sementara kita juga akan lihat remove from front and remove from back. So dia punya coding dia memang macam tu sebiji. Okay, memang macam tu sebiji. So it's very easy sebenarnya dengan syarat bahawa kita boleh menguasai chapter-chapter yang sebelum ni. That's why kalau kita boleh menguasai chapter sebelum ni, kerja kita akan jadi mudah. Ni kat sini memang dia akan jadi mudah, sangat-sangat mudah.
So this one adalah ADT, iaitu ADT ni stand for Abstract Data Type. Okay, Abstract Data Type ni sebenarnya dia merujuk pada kelas awak lah, tu soal pening-pening kepala. Dalam kelas lah, kelas awak, misalnya kalau you namakan sini sebagai kelas tag, ni lah. Dalam ni ada apa? Dia ada data members dan juga dia ada method members. Inilah dipanggil sebagai ADT. Okay, inilah yang dipanggil sebagai ADT. Stand for Abstract Data Type. Abstract Data Type dia ada apa? Dia ada data members dan method members. Ini adalah kelas tag kalau kita namakan ini sebagai tag. So this one. So salah satu method yang kita perlu ada di dalam awak punya class tag, of course lah kita nak create a new tag. Sama macam queue, kita kena create kita punya queue. Empty queue lah, list awak. Sebenarnya untuk create list lah, empty list. Tetapi di sini empty list awak iaitu tag. Kalau you guna tag, empty list awak adalah berjenis queue. Dia kena bersedia untuk menerima data in order to support queue or stack. So in this chapter, we focus on stack. So you have to support the concept of stack. Okay, first in, last out. Okay, so konsepnya macam tu. First in, last out. Ataupun kita panggil last in, first out. Default. Bolehlah mana-mana satu pun, tapi konsepnya sama. Okay, we have to determine an empty stack. Sama juga macam queue, kita perlu ada method ni in order to identify whether your stack is empty or not. Then insert a new element into stock, untuk stack. So yang ni kita panggil sebagai push lah. Now remove the element from the stack, we call as a pop. Okay, ini adalah basically yang kita akan buatlah coding yang perlu awak ada dalam method. So this one yang saya kata saya nak terang sebagai konsep lah, di mana ini salah satu soalan final exam, bentuk soalan final exam lah. Okay, cuma apabila kita nak buat benda macam ni, okay, nanti saya akan tunjuklah untuk arithmetic expression. So di mana arithmetic expression kita juga boleh menggunakan konsep stack macam ni, dan satu lagi kita juga boleh menggunakan konsep tree. Dia ada dua cara lah. So dalam final exam you kita tengok soalan betul-betul. Sama ada disuruh you implement dengan menggunakan stack ataupun disuruh implement dengan menggunakan tree. So baru you jawab. Tetapi misalnya kalau you ada soalan yang macam ni, misalnya kita ada example of problem needed to use stack, salah satunya adalah conversion. Tak kira lah you nak buat conversion, iaitu daripada asas 10 kepada decimal, daripada asas 10 kepada asas 8, daripada 10 ke asas 16 kan. Itu yang you belajar tu tak? You do a conversion binary, kemudian hex, okay, dan juga octal. Hex maksudnya asas 16 lah. Octal asas 8. So you tahu lah macam mana kita nak buat. So bila kita buat, basically lah kalau kita buat stack ni, ni yang kita perform lah. Nampak stack ni, nampak kan? Takut saya tekan ni tak nampak ke awak? Nampak tak? Saya nak tunjuk animation naknya. So bila you nak buat operasi, misalnya for this one, we try to convert from decimal number to binary number. Ni ada animation kat sini, saya tunjuk. Lazimnya apa yang awak akan buat adalah dalam macam ni lah, bila you nak convert kepada binary. Jangan tekan calculator, awak tekan calculator lain cerita lah, tekan calculator terus keluar jawapan. Tetapi saya rasa you belajar kot macam mana nak do a conversion from decimal to binary number. Awak buat macam mana? Awak buat macam ni, macam saya buat ke ataupun ada version lain? So maksudnya kalau cara yang cara saya belajar lah, very simple lah, maksudnya bila kita nak buat ni, kita buatlah pembahagian dengan nombor 2 sebab kita nak buat asas kita nak convert daripada binary, daripada decimal. 18 ni adalah decimal number. So, kalau lihat ni, so 18 ni kita panggil sebagai decimal number. Sementara 2 ni adalah asas yang kita kendaki lah. This one is asas 2. Binary. Kalau kita nak convert kepada octal, 8 lah. Kita bagi 8 lah. Kalau nak convert kepada asas 16 lah kita tak kat sini. So konsepnya kan. So kita kena faham betul lah. Yang ni saya tunjuk is a binary lah. Apa yang kita buat iaitu 8 bahagi dengan 2. So bila kita buat 8 bahagi dia ada 2 jawapan. Okay, jawapan yang pertama kita panggil dia quotient lah, hasil. Dan satu lagi is reminder. Reminder ni baki.
Di mana baki tu kita akan letakkan dalam kita punya stack. Okay. So baki ni yang perlu kita letak stack. So bila kita buat 2 bahagikan dengan 18, maka kita dapat quotient iaitu hasilnya iaitu 9 lah. Okay. Dan juga remindernya iaitu kosong lah, tak ada baki. So dah 2 bahagikan dengan 8. 18 bahagikan dengan 2 terbalik pula. 18 bahagi dengan 2. Okay. Bila you bagi 18 bagi 2, jawapannya adalah 9 lah. So bila 9 ni maksudnya dia is hasilnya 9, baki tak ada, tiada. Okay, baki kosong lah. So baki kosong ni lah yang kita perlu simpan di dalam stack. So kita akan dapat quotient dia hasil dan kemudian kita akan dapat dia punya baki dia lah. So baki dia adalah kosong. Selalunya kita list lah. Yang ni yang kita bubuh dalam stack sebenarnya. Okay. Seterusnya kita bahagi lagi dengan 2. Kita kena buatlah pembahagian ni sampailah dia punya hasilnya adalah kosong. So 2 bagi 9, maka kita akan dapat jawapannya is a 4 lah. Okay. Ini pembahagian secara adil dan sama lah. Maksudnya is integer. Bukan floating, jangan ambil floating, integer. So 9 bahagi dengan 2, so jawapannya adalah 4, betul tak? Dan remindernya adalah 1. Right? So 1 ni kita kena simpan dalam stack actually. So apa yang kita boleh ni, kalau kita draw lah kita punya stack, kalau nak bagi nampak lagi, so kita akan buat macam ni lah. So kosong akan simpan dalam stack tadi. Seterusnya dia akan simpan nilai 1. Ini akan berlaku lah. Kemudian kita bahagi lagi dengan 2. So bila bahagi dengan 2, maka kita dapat jawapannya adalah 2 lah. Sementara bakinya adalah kosong. So baki kosong ni sebenarnya harus kita simpan dalam stack. Okay. Seterusnya kita bahagi lagi dengan 2. So bila bahagi dengan 2, maka kita dapat jawapannya 1. Dan bakinya adalah kosong. Alright. So kosong ni sepatutnya kita simpan dalam stack. So ni macam mana saya nak implement konsep stack lah. Sebab jawapannya memang sebenarnya adalah kita implement konsep stack. So kita tunjuklah macam mana stack. Saya simpan dalam stack. So seterusnya kita bagikan dengan 2 lah. Bagi dengan 2 bagi 1 masuk di sini. Habislah kosong dan juga dia punya bakinya adalah 1 lah. Okay, 1 bahagi dengan 2 memanglah jawapannya. Reminder adalah 1. So 1 ni lah nanti kita akan simpan dalam stack. So bila kita buat macam ni, ini adalah jawapan yang kita dapat. Tetapi bila kita baca, kan, apabila kita baca nampak kita kena baca daripada atas ke bawah, right? Bila kita selesai, iaitu daripada bawah ke atas. Tetapi bila kita nak tulis jawapannya, because jawapannya sepatutnya kita akan tulis 1, 0, 0, 1, 0. Ini adalah jawapan yang sepatutnya kita dapat. Kita akan tulis jawapan akhir. So nampak tak? Kita proses bermula daripada 0, 1, 0, 0, 1 jawapan. Tetapi apabila kita nak baca, kita kena baca daripada atas ke bawah. So ini adalah satu implementation di mana sebenarnya kita boleh implement dengan menggunakan stack. Macam mana saya tunjuk ke awak lah. Okay, yang saya tulis tadi. So 0 masuk dahulu, kemudian diikuti dengan 1, kemudian diikuti dengan 0, kemudian dimasuk 0. The last one value yang you enter is a 1 lah. Dan kemudian apabila you nak remove, nampak tak bila nak baca, kita start daripada top. 1. So kita start daripada top, so dia akan buat lah. So nampak dia akan baca 1. So 1 akan masuk lah. Okay, dia akan baca sini 1. Then kemudian you have to remove from top, maksudnya 0. So bila you remove 0, so nampak tak? 0 dia akan baca. Okay, seterusnya you kena remove data yang berikutnya. Kemudian you akan remove pula data 1 ni. So nampak tak? Kita akan baca ini. Dan seterusnya kita akan remove the last. So bermaksud konsep ni sebenarnya dia implement konsep stack. Konsep stack. So salah satulah yang kita boleh implement dengan menggunakan konsep stack. Iaitu conversion. Conversion tak kira lah you convert daripada asas 10 kepada asas 8, asas 10 kepada asas 16, asas 10 kepada asas 2. Ataupun you nak convert daripada sebaliknya lah, nombor 16 kepada asas 2, adalah proses-proses yang perlu kita lakukan. So most of the conversion process actually we have to solve the problem by using stack concept. Okay, ini salah satu yang kita boleh guna lah. Okay, so kalau soalan yang melibatkan this one, for example, is a conversion, then you can solve the problem by using stack concept lah. Dan apabila you implement stack, bermaksud sebenarnya di situ is a data structure lah. Awak dah guna data structure. Okay, awak dah guna data structure. Boleh?
Boleh tak ada soalan yang nak tanya? Ini salah satu bentuk soalan theoretical part lah dalam exam yang boleh keluar. Okay? Secara teorinya macam mana kita buat stack. Malahan soalan ni pun ada satu dalam awak punya ni lah assignment. Assignment saya dah letak dalam U Future. So awak boleh tengok lah dalam U Future tersebut saya dah letak assignment. So dia ada, if not mistaken, 1, 2, 3 ataupun 4 soalan. Okay, saya tak ingat dah, 3 ataupun 4 soalan untuk the latest assignment lah, assignment for stack. Saya dah letak kat situ lah. Salah satu soalannya adalah soalan ni lah. Cuma awak dia kena buat coding kena buat coding. Okay, untuk do a conversion process. So theoreticalnya untuk buat conversion process, nampak tak kita kena perform operasi bahagi lah. Okay, theoreticalnya kita nampak lah, maksudnya kita just need to perform operasi bahagi. Okay, bahagi dengan asas yang kita kendaki, maka bila you bahagi nombor, you kena make sure lah bahawa nombor tersebut adalah nombor integer. Akan ada dua jawapan yang kita perlu, ada dua value yang perlu kita fokus. Satu kita panggil sebagai quotient, iaitu dia punya hasil. Satu lagi kita panggil sebagai reminder. So di mana reminder tersebut you wajib simpan di dalam stack. Okay, you simpan dalam stack, dia punya reminder. Dan kemudian nanti you keluarkan, maksudnya you popkan dia semua data dalam stack, maka itulah jawapannya yang sepatutnya berhasil. So basically theoretical, itulah caranya kita buat. Cuma kita nak pindah pada coding tu, isu nombor 2 pula lah, nanti kita akan lihat. Okay, itu adalah konsep stack. So as I mention, untuk stack macam saya sebutkan tadi, iaitu untuk stack ni kan kita boleh implement dengan menggunakan, satu dengan menggunakan array list lah. Boleh guna dengan menggunakan array list. So kita boleh selesai dengan menggunakan array list. Dan juga kita boleh selesai dengan menggunakan linked list. Memang kita boleh solve dengan menggunakan. So dalam array list memang kita ada built-in dan kita ada user defined type. Tetapi untuk array list ni memang kita ada built-in lah. Kita ada built-in dan juga user defined type. Okay. Cuma di dalam ni kita untuk array list kita hanya fokus dekat built-in lah. Sementara user defined type awak tak perlu buat lah. Okay. Untuk array list memang ada kelas tag. Kita ada kelas tag. Sementara untuk linked list kita juga boleh selesai dengan menggunakan built-in dan juga kita boleh selesai dengan menggunakan UDT ya, user defined type. Cuma samalah juga seperti queue, di mana dalam linked list kita tiada kelas task namanya stack, tak wujud. Sama juga bagi array list, bagi queue yang you buat sebelum ni. Dalam queue untuk linked list memang kita tak ada kelas queue. So you kalau nak guna nama pop and push, bermaksud you kena create your own. Kemudian you kena guna method-method yang relevan lah. Macam mana you develop dalam queue. So dalam stack pun sama. Okay. Cuma untuk linked list kita akan belajar kedua-dua ni lah. Yang ni dan juga yang ni. Sementara untuk array list kita hanya akan belajar yang ni sahaja. User define ni kalau you nak buat sendirilah. Memang tak diajar. Kita tu boleh coding. Setengah-setengah buku dia ada tunjuk untuk yang array list ni bersifat UDT. You boleh cari ya. Macam mana dia tulis dia punya coding. Okay. Dan kalau you tulis boleh berjaya untuk buat user defined type, maka you tahulah coding dalam built-in. Dia exactly seperti mana you tulis sendiri. Sama. So itu yang you akan pelajari dalam bab stack. Okay, dalam bab stack. Ini saya katakan iaitu kalau you decide nak menggunakan built-in method, okay, built-in method bagi array list, memang kelas tersebut dah wujud. So apa yang perlu awak buat, maka you kena minta kebenaran lah. Untuk array list ni maksudnya duduk dalam java.util lah. Memang kita kena import java.util. Memang method-method yang ada di dalam method array list ni, salah satu method yang ada, kita ada method push, kelas dalam kelas ni lah. Dalam method stack ni kita ada push pop. Nampak tak method nama yang diguna push pop. Kemudian kita ada pick. Pick ni seperti mana kalau dalam queue iaitu top. Kalau queue iaitu first.
Kan kadang-kadang kita nak tengok elemen pertama dalam queue. So konsep peak ni kita guna istilah peak. Peak ni maksudnya dia tengok elemen apa yang duduk paling atas. So kita boleh guna lah. Satu lagi method yang selalu kita guna adalah size dan juga kita guna method isempty. Dan kita ada default constructor lah namanya stack. Ni adalah kita tahulah ni untuk create empty list. Empty list. List ni adalah stack lah. So kita ada default constructor yang kita boleh guna. Nampak tak stack cuma ada default constructor, jangan duk pandai-pandai bubuh size. Okay, jangan pandai-pandai duk bubuh size dalam situ. Dia tak ada. Dia sama juga macam link list. Link list pun awak punya default constructor dia tak ada parameter. So jangan duk pandai bubuh parameter. Okay. So the following table shows the method of stack class. Maksudnya stack class ni ada di dalam array list ni. So tak ada masalah, boleh guna saja. Salah satu method yang sedia ada adalah stack. Awak boleh guna method stack. So this stack object is empty lah. Maksudnya when you call this method, then an empty stack will be created. Okay, bermaksud sebelum you nak masukkan data ke dalam stack, maka memang stack ni perlu ada lah. Sebab you nak create your stack. Okay, the second one, method yang kita selalu guna is the size. Semua tahu lah, ni sama juga macam link list, sama lah macam array list. We have a method size. So this method size is very, very important because as I mentioned, because for the list, normally our data actually is a dynamic. Dia sentiasa berubah-ubah bilangan data. That's why saya tak berapa suka kalau you nak menggunakan size ni, you letakkan nilai fix. Misalnya 15, 10 macam tu, saya kurang prefer. For the first time, when you try to enter data, tak apalah, you letak kurang daripada 15 boleh. Tetapi for the next time, for the process purpose, so bagi saya tak allow awak untuk letakkan dengan nilai fix iaitu 15, walaupun data you masuk 15. Tetapi untuk manipulation, saya lebih prefer kalau you menggunakan method size. Because saya takut nanti ianya boleh menyebabkan berlaku kita panggil sebagai runtime error. Sebab kita takut ada data yang kita dah remove. Maksud bilangannya bukan lagi 15 because we have already performed for the remove process. That's why saya kata dalam list ni datanya sentiasa berubah-ubah. Dan at any time you can insert data baru. Okay, bermaksud that's why saya kata dia punya data tu adalah dynamic, sentiasa berubah-ubah. So untuk mengelakkan kecelakaan berlaku for the next time, so that's why normally we decide to use size method rather than kita menggunakan nilai fix. Maksud saya dekat sini. So bila kita buat for integer I sama dengan kosong, parameter yang kedua. Lazimnya kalau kita guna link list or whatever lah, misalnya kalau you menggunakan kelas array list whatever, katakan nama ni nama awak array list, dekat sini saya suka guna dot method size. Saya prefer you guna method size rather than kita letakkan dengan nilai apa, rather than daripada awak meletakkan nilai iaitu dekat sini I kurang daripada 15 for the manipulation lah. Manipulation ni maksudnya selepas proses input. Kalau proses input kita nak letak kurang daripada 15, memang kita perlu letak lah, mana boleh letak size. Kalau kita nak lakukan proses input, mana boleh letak release.size. Sebab data tak ada, memang dia akan jadi kosong lah nak masuk data. Macam mana? So kena faham method size ni, dia pulangkan bilangan data di dalam awak punya list. Itu kena faham. Kalau list tu merujuk kepada array list, maksudnya data array list lah. Kalau list tu size tu list tu merujuk kepada link list, data dalam link list lah. Kalau size tu maksudnya dia merujuk kepada array list awak berjenis stack, maksudnya data dalam stack. Dia akan pulangkan bilangan data. Faham? Itu kena faham. So that's why for the input, bila awak nak lakukan proses input, jangan pergi tulis dot size. Jenuh lah kalau dot size, dia akan pulangkan nilai kosong sebab tak wujud. That's why kalau kita lakukan proses input, kita akan letak nilai fix. Maksud saya di sini, yang saya kata dot size ni adalah manipulation. Manipulation ni maksudnya step dah ke berapa dah selepas kita lakukan proses input, selepas kita store ke dalam objek, selepas kita add data dan kemudian baru kita lakukan proses manipulation. Manipulation ni contohnya dia suruh calculate, contohnya dia suruh print data dan sebagainya. So kalau kita nak buat macam tu, maka baru dekat sinilah yang saya maksudkan, iaitu saya recommend
you menggunakan method size. Instead of nilai bilangan data yang you input. Sebab saya takut di sini akan berlaku runtime error. Kod-kod lah awak terlupa bahawa you dah lakukan proses penambahan data ataupun you telah berlaku proses remove. So bila you remove, datanya bukan lagi 15 tetapi you push dia untuk pergi travel sebanyak 15 kali, maka dia akan menyebabkan runtime error. That's why selalunya, because kalau sesuatu data structure, because for the data structure dia punya element actually is a dynamic, sentiasa berubah-ubah. So that's why no wonder method size is one of the most important methods. Okay. So kemudian kita ada method SMP. Okay. Dan seterusnya kita juga boleh guna method seterusnya, iaitu method ni push. Push ni maksudnya you store. Okay, you nak store dan dia data type-nya berjenis objek lah, dia pulangkan data objek. So apa maksudnya ni kita? Element has been insert at the top of this stack. Okay, dia akan masuk the stack object and return. Okay, dan maksudnya dia pulangkan objek yang dia push tersebut. Okay. Okay, the average time ini tak apalah, ini dia tengok. Dia ada inilah dia punya average time ni kalau awak nak bincang di complexity. Tak penting lah bagi awak. This is push method. Dan kita juga ada method pop. Okay, kalau push you tengok dia ada menerima parameter lah, memang lah kena terima parameter sebab you nak push. Bila you nak push maksudnya you nak store data lah. Bila nak store data mestilah ada data apa yang you nak store tu yang dia terima satu parameter. Sementara untuk pop nampak tak ada parameter, memang tak perlulah sebab you nak keluarkan data daripada awak punya stack. So tak perlulah parameter. Dan bila nak keluarkan data, dia mestilah berjenis objek. Okay? Dia mestilah berjenis objek. Sebab bila keluarkan data, you mestilah nak tahu data apa yang nak keluarkan. Maksudnya nak baca. That's why untuk built-in data type-nya berjenis objek. Maka dia sediakan satu mekanisme. Kod-kod kalau you nak tengok, you nak view data tersebut, then you can view. So this one pula signifikannya kenapa dia letak objek. Okay? Ni kalau tanya ni kenapa dia objek, maksudnya objek yang you masuk tersebut you juga boleh view kalau you nak objek tersebut, objek apa yang you masukkan. Okay, maksudnya bahagian atas lah yang you masuk tu. Okay, so dia sediakan that mechanism. So kita boleh gunalah, tapi kalau tak mau guna tak apalah. Okay, maksudnya kalau you push, you tak nak view balik data tersebut, janganlah SOP. Kalau SOP maksudnya system out.print lah. Kalau you nak view, then you have to put SOP lah, then you can view whatever data that at the top, yang berada dekat top. So kita boleh lakukan kalau you nak. So seterusnya method pick lah. Method pick ni sama juga macam method queue, iaitu front. Okay, pick ni kan dia kata post condition, maksudnya a reference to a top element, maksudnya elemen yang paling atas sekali. Pick ni maksudnya bila you panggil method pick, dia akan ambil misalnya kalau ada x, y, z. Katakan di sini is a z, z. So bermaksudnya bila you call method pick merujuk kepada this stack, maka dia bukan remove lah, you kena faham. Pick bukan remove. Dia berbeza dengan pop. Kalau pop, you keluarkan maksudnya you remove lah. Tapi kalau pick ni bukan remove lah, dia sama seperti dalam queue, iaitu method front. Dia bukan remove. Dia hanya ambil data pertama dan you boleh view data pertama. Tapi data tu still remain di dalam awak punya stack. Itu konsepnya pick. Okay. Dan dia ada precondition lah. Precondition maksudnya sebelum nak panggil pick, mestilah kena ada data. Kalau tak ada data, dia bagi error lah. Tu je. Dia akan throw exception handling lah. Sebab kalau kita panggil pick, maksudnya data kita empty, dia nak keluar data apa? Data tak wujud. So tetapi dalam Java, don't worry. Kita ada exception handling. Dia akan throw an exception. Okay. Itu adalah method-method yang awak akan guna. Okay. So dari segi dia punya implementation, maksudnya dari segi dia punya coding, so tunggu hari Khamis ni. So hari Khamis ni saya akan cerita dia punya coding, termasuk inilah coding untuk built-in array list, dan kemudian kita akan lihat untuk linked list dan juga coding juga untuk linked list berjenis UDT, user defined type. Tapi tak susahlah user defined type, saya dah bagi tahu dah tadi. Kita ada pop dan kita ada push. Kalau pop maksudnya di sini kita nak remove. Kalau nak remove, jawapannya kena remove daripada depan. Dan kalau kita nak push, maksudnya nak masuk yang sama, kita nak push bermaksud sini, kita kena masuk daripada, kita kena letak daripada
sebelah depan juga. So maksudnya kita akan add from front. So method yang digunakan adalah yang tu. So ianya mudah lah, ianya tak susah pun actually. Okay, tak susah. Dia mudah sahaja. Kalau kita faham konsep tersebut. Okay, so saya rasa saya nak stop kat sini. So kita tunggu besok lah. Besok saya akan, lusa saya akan masuk bahagian coding. Yang ni saya terang konsep je lah. Konsep yang tadi itu maksudnya salah satu yang kita nak implement, yang kita boleh solve problem untuk stack adalah conversion process. Di mana soalan tersebut sebenarnya ada dalam assignment awak lah. Awak kena buat coding lah nanti dengan menggunakan built-in method. Okay, yang tu saya suruh buat dengan menggunakan built-in method lah. Kemudian saya ada lagi kaedah yang soalan yang berikutnya pula saya suruh buat menggunakan UDT. Tapi yang tu bukannya, yang tu saya tak suruh solve untuk conversion. Yang tu pula saya suruh solve untuk selesaikan ungkapan aritmetik. Okay, aritmetik di dalam komputer. Okay, dalam komputer bila you tulis misalnya 2 campur 3, komputer bukan baca 2 campur 3 nah. Komputer akan baca dalam bentuk postfix. Okay. Postfix itu dia kena buat proses stack lah. You kena masuk dalam stack, nombor tersebut you kena issue ungkapan tersebut dalam postfix. So bila postfix itu mungkin you dapat 2 plus 3 should be dalam stack you akan dapat 2, 3 plus. Okay, bermaksud di sini you akan dapat 2, 3 plus. So ungkapan you akan dapat 2, 3 plus. So bermaksud you simpan dalam stack nantilah 2, 3 plus. So sebenarnya apabila komputer selesai, sebenarnya dia akan buat dalam stack bila dia ada 2, 3 plus, sebenarnya komputer akan selesai kat sini iaitu 2, 3 plus, so 3 kat sini, 3 plus 2. Maksudnya dia akan selesaikan situ 2, 3 plus, maksudnya 2 plus 3. So komputer akan faham 2 campur 3. Tetapi sebenarnya yang you store dalam stack adalah 2, 3 plus. So macam mana kita nak buat benda tu? So tunggu dalam nota saja yang kedua lah. Kalau nak tengok dia duduk dalam slide yang kedua. Bukan slide yang ni lah, slide yang kedua. Itu adalah salah satu lagi problem statement yang boleh kita solve dengan menggunakan stack. Yang tu pun ada dalam awak punya lab assignment. Saya keluarkan 2 benda tersebut lah. Okay, so saya rasa saya stop kat sini lah. So kita sambung pada rakan. Okay, sebelum stop ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada, setakat ni tak ada. Okay. So kalau tak ada saya tamatkan kat sini. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam sir. Terima kasih sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Okay.